Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Roshidi Bakri selaku moderator anda pada hari ini. Baik, program kita hari ini adalah bertujuan untuk kita kupaskan dan kita dengar bicara santai, kita dengarkan ceramah berkenaan dengan sambutan Isra Mi'raj Sekolah Menengah Kebangsaan Ranca-Ranca. Dan untuk pengetahuan hadirin sekalian, program ini adalah dianjurkan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Ranca-Ranca dengan kerjasama Panitia Pendidikan Islam, Mushola Awabil dan Rancas Production. Jadi bersama-sama saya pada hari ini iaitu Ustaz Muhammad Fadli bin Syekh Abdul Rahim, iaitu guru kelas kemahiran Al-Quran penyelaras Mushola Awabil selaku wakil panitia pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Ranca-Ranca. Terima kasih kepada Ustaz Fadli sebab sudi bersama-sama kita pada hari ini. Jadi Ustaz, dari meja panitia pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Ranca-Ranca, bagaimana tercetusnya idea untuk melaksanakan program ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, seperti mana yang diutarakan oleh Cik Roshidi tadi, tercetusnya idea untuk program Isra dan Mi'raj ini. Saban tahun memang Panitia Pendidikan Islam dengan kerjasama Mushola Awabil, kita memang merangka program setiap tahun, program tahunan kita, termasuklah Isra dan Mi'raj ini. Okey, seperti mana yang kita maklum, kita setiap tahun kita ada hari-hari ataupun peristiwa-peristiwa kebesaran Islam. Jadi Isra dan Mi'raj ini merupakan salah satu program atau peristiwa kebesaran Islam yang perlu kita besarkan, terutamanya di sekolah kita ni, supaya pelajar-pelajar ataupun murid-murid mengetahui peristiwa sebenar Isra dan Mi'raj itu, dan yang lebih pentingnya pengajaran yang pelajar-pelajar ataupun murid-murid boleh ambil daripada peristiwa dan peristiwa Isra Mi'raj itu. Jadi kami Panitia Pendidikan Islam memang menjadi satu tanggungjawab kami lah, untuk selain daripada kami mengajar pendidikan Islam, kami perlu mengimarahkan peristiwa-peristiwa Isra dan Mi'raj ataupun dengan peristiwa-peristiwa lain untuk memberikan kesedaran ataupun pengajaran kepada pelajar-pelajar kita untuk mengetahui dengan lebih detail lagi tentang setiap peristiwa-peristiwa yang berlaku itu, terutamanya Isra dan Mi'raj. Jadi kita buat program ini selain daripada untuk kita mengagungkan hari kebesaran Islam, yang lebih utamanya kita nak pelajar dapat pengajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey, tadi Ustaz ada sebut berkenaan dengan program ataupun aktiviti yang dihancurkan oleh Mushola Awabil. Dan saya dengar dapat maklum yang mana Mushola Awabil ini adalah antara yang terbaik di Malaysia, bukan calang-calang tu. Jadi apa antara aktiviti ataupun program yang sudah diatur daripada awal tahun sehinggalah akhir tahun? Boleh ceritakan sikit? Okey, terima kasih atas pujian tadi ya. Okey, terbaik peringkat Malaysia kebangsaan tu mungkinlah, tapi kita mewakili Labuan lah. Mewakili Labuan pada tahun 2016 dan juga 2017, mewakili Labuan kategori Mushola sekolah menengah. Jadi keputusannya alhamdulillah, walaupun kita dapat sebati, kita rasa dihargai atas sumbangan-sumbangan dan juga kerja buat kita untuk mengimarahkan Mushola ni. Jadi antara program-program yang dirangka lah, insyaAllah setiap tahun memang Panitia Pendidikan Islam dan juga Mushola Awabil ini kerjasama yang erat untuk mengadakan pertama sekali solat fardu berjemaah lah. Di Mushola Awabil ini kita memang mengimarahkan, menceriakan mushola itu untuk menarik pelajar-pelajar datang ke mushola. Bukan saja untuk solat berjemaah, tapi guru-guru boleh juga datang ke mushola untuk membuat PDPC, pengajaran dan pembelajaran di mushola. Boleh kita benarkan, sebab kita bukan saja untuk solat fardu berjemaah, tapi boleh membuat PDPC dan juga aktiviti-aktiviti lain lah. Dan juga kita akan ada kebiasaan yang kita buat, kuliah ringkas dan tazkirah, majlis bacaan Yasin. Ini pun program mingguan kita setiap hari Jumaat, gotong royong, penerbitan risalah, sambutan awal Muharram, Maulidur Rasul, Isra Mi'raj yang di mana kita akan buat nanti. Ihya Ramadan pun tidak lama lagi kita akan kita sambut Ramadan, nuzul Quran, majlis tadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan itu juga kan.
dan juga majlis khatam Al-Quran. Itu kebiasaan lah, program-program yang kita anjurkan ataupun disebut sebagai takwim tahunan kita lah, panitia Islam dan juga Musalla Awami. Baik, terima kasih Ustaz atas perkongsian idea-idea ataupun program aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun ini. Ya, InsyaAllah kita harapkan setiap aktiviti yang dirancang itu akan dilaksanakan dengan baik dan akan memberikan impak yang semaksimum mungkin, khususnya kepada pelajar sekolah menengah kebangsaan ranca-ranca. Jadi sekalian, lepas ni kita akan bersama-sama lagi seorang kuat SMK ranca-ranca. Siapakah beliau? Nantikan selepas ini. Hadirin sekalian, kita akan teruskan lagi program kita pada hari ini dengan mempersilakan Tuan Pengetua kita, iaitu Ustaz Wan Azman bin Wang Awang, untuk mendengarkan bicara pengetua pada hari ini. Jadi untuk itu, tanpa melengahkan masa lagi, kita bersama-sama Tuan Pengetua kita. Okey, terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha di dalam arah sektor pembangunan murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, Tuan Haji Abdul Rahman bin Ahmad, barisan pentadbir Sekolah Menengah Kebangsaan Ranca-Ranca, Ketua-Ketua Bidang, Kaunselor Sekolah SMKRR, Ustaz-Ustazah, Guru-Guru dan AKP SMKRR, YDP dan barisan pemimpin SMKRR, para ibu bapa, anak-anak SMKRR, hadirin dan hadirat sekalian. Sebagaimana lazimnya pada setiap 27 Rejab, kita akan meraihkan sambutan Isra dan Mi'raj dengan berbagai-bagai majlis ilmu dan keagamaan. Walaupun negara masih lagi dilanda wabak pandemik C-19 ataupun COVID-19, kita mendoakan agar wabak ini akan segera berakhir. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 1 mafhumnya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tertanya-tanya pada diri sendiri, tahu pada semua yang ada dalam majlis ilmu ini, sejauh manakah penghayatan kita terhadap kisah-kisah yang telah diperlihatkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Adalah tidak bermakna dan tidak bererti jika kita hanya memperingatinya sahaja, sedangkan tidak mengambil iktibar dan tidak membawa kepada perubahan yang positif kepada diri kita. Maka rugilah orang-orang yang mensia-siakan usia dan terus leka dan lalai dalam kehidupan. Sesungguhnya dengan ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang akan dapat menyelamatkan kita dari kemusnahan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin dan hadirat sekalian, di antara hikmah berlakunya Isra dan Mi'raj itu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan berbagai-bagai kejadian aneh, tidak lain melainkan untuk menjadi peringatan dan pengajaran kepada manusia supaya membuat perubahan positif dan membina terhadap diri mereka. Sebagai contoh, jika dahulunya mengabaikan dan malas untuk bersolat, maka setelah menghayati peristiwa ini dan mengambil pengajaran dan iktibar daripadanya, ia akan berubah menjadi rajin solat dan rajin menunaikannya. Jika dahulu ianya makan riba, maka sekarang telah berubah dan tidak akan melakukannya lagi. Begitulah seterusnya akan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Bukan terus-menerus bergelumah dengan dosa dan maksiat dan langsung tidak mahu berubah, tidak mahu mendengar teguran dan nasihat. Ibarat kata perumpamaan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. InsyaAllah akan diperintikan dengan lebih lanjut lagi oleh dua penceramah kita pada pagi ini. Bersama-sama kita menghayati makna dan ruh di sebalik peristiwa Isra dan Mi'raj, kerana ianya bukan hanya mampu melahirkan keimanan dan takwa yang tinggi, malah
mencetuskan semangat jihad serta dakwah yang berterusan. Isra dan Mi'raj juga mengajar kita bahawa solat adalah kunci kejayaan dan rezeki. Perjalananmu adalah mukjizat, kekuasaan Allah amatlah hebat. Dengan waktu yang amat singkat, engkau tembusi langit yang dijaga para malaikat. Engkau melihat syurga dan neraka, bertemu para malaikat dan anbiya. Terus menuju Sidratul Muntaha, bertemu Allah yang Maha Kuasa. Peristiwa Isra dan Mi'raj bukan sekadar kisah sejarah, tetapi ia membawa pengajaran melalui pelbagai peristiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala tontonkan agar manusia sentiasa mengingati Allah dan takut akan kekuasaannya. Penghayatan peristiwa Isra dan Mi'raj mampu menjadikan kita manusia yang sentiasa berlumba-lumba melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan saya ucapkan kepada Ustaz Wan Azman atas bicara sebentar tadi. Hadirin sekalian, semoga bicara sebentar tadi kita dapat jadikan input dan iktibar untuk kegunaan kita pada masa akan datang. Hadirin sekalian, pada Mikrah Cinta ada kisahnya. Pada Mikrah Cinta ada jawapannya. Jadi untuk itu semoga peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW kita jadikan iktibar dan panduan untuk hidup hari muka nanti kelak, insya-Allah. Bertemu kembali kita dalam slot sembang santai sempena program Isra dan Mi'raj. Jadi untuk itu saya hadirkan kepada tuan-tuan dan puan yang sedang menonton, iaitu panel yang pertama dan juga panel yang kedua. Saya perkenalkan dululah panel kita yang pertama, iaitu Ustaz Wan Azman bin Wan Awang, iaitu Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Ranca-Ranca. Dan panel kita yang kedua iaitu Ustaz Muhammad Fazli bin Syekh Abdul Rahim, iaitu Guru Kelas Kemahiran Al-Quran dan Penyelaras Musola Awabin. Selamat datang saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita. Jadi untuk itu tujuan saya hadirkan kedua-dua panel ini adalah untuk kita kupaskan beberapa perkara buat hadirin hadirat sekalian. Jadi untuk itu saya akan bertanyalah beberapa perkara kepada panel kita. Iaitu panel kita yang pertama dahulu, iaitu Ustaz Wan Azman. Apa objektif kita lakukan sambutan, kita laksanakan sambutan Isra dan Mi'raj di sekolah SMK Ranca-Ranca? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Antara objektif yang telah digariskan untuk pelaksanaan program Isra dan Mi'raj peringkat SMK Al-Ar atau Sekolah Menengah Kebangsaan Ranca-Ranca yang pertama, menghidupkan syiar Islam dalam kalangan warga sekolah. Yang kedua, menanam sikap mencintai Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, menanam budaya cara hidup dalam cara hidup Islam berlandaskan sunnah Rasulullah SAW. Seterusnya, bagi merealisasikan hasrat PPPM, Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia dari segi aspirasi sistem iaitu kualiti dan perpaduan, aspirasi murid iaitu pengetahuan, dan juga anjakan melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Okey, jadi Ustaz tadi ada menyatakan melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Kita back kepada panel kita yang kedua. Ustaz, berdasarkan yang panel pertama kita nyatakan tadi, iaitu melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai, boleh tak Ustaz sendiri berikan nasihat apa nilai-nilai yang perlu ada dalam kalangan pelajar SMK Ranca-Ranca bila mana kita anjurkan program sebegini? Okey. Terima kasih kepada Cikgu Rashidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Mana yang disebut oleh Cikgu Rashidi tadi, nilai-nilai yang seharusnya atau sepatutnya pelajar-pelajar mengambil iktibar daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama sekali adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW apabila Nabi SAW diperjalankan daripada Baitul Maqdis, daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dan seterusnya ke Sidratul Muntaha. Kita tengok sepanjang peristiwa itu Nabi menuruti apa sahaja yang diperjalankan oleh Nabi, diperjalankan oleh Allah SWT. Jadi maksudnya di sini apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita sebagai umat Islam, kita wajib taat dan mengikut
semua apa yang diperintahkan kepada kita, dan yang penting juga kita wajib menjauhi apa segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita ini. Dan yang keduanya, bila kita cerita pasal peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dia dikira sebagai mukjizat, mukjizat yang agung yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak mengalami atau kita tidak melihat sendiri. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi pada masa itu tidak menyaksikan peristiwa ini, dan dikira sebagai, kalau kita berkaitan dengan perkara-perkara gaib, dan yang mana wajib kita beriman kepada perkara-perkara gaib yang diantaranya perkara-perkara yang sudah berlaku. Jadi antara contoh peristiwa-peristiwa yang sudah berlaku, seperti mana Isra dan Mi'raj inilah. Jadi kita seharusnya beriman kepada perkara-perkara gaib untuk menjadikan kita lebih kuat untuk mendepani cabaran kita pada masa ini, yang mana kita tahu zaman era teknologi yang begitu canggih manggih ini kan, yang banyaknya cabaran-cabaran yang perlu dilalui oleh remaja-remaja sekarang ini. Seharusnya bagi seorang pelajar perlu mengetahui batas-batas yang perlu diikuti oleh seorang pelajar. Jadi saya rasa itulah antara nilai yang seharusnya sebagai seorang pelajar, terutama pelajar Muslim, ikut ataupun mengambil iktibar daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Okey, saya setuju dengan apa yang Ustaz kongsikan sebentar tadi. Sebabnya kita perlu ambilkan input-input yang positif daripada peristiwa-peristiwa yang telah pun berlaku dengan perkara-perkara gaibnya. Jadi kita jadikan ini sebagai pedoman lah, dan juga panduan di hari muka kelak. Okey, soalan saya yang kedua kepada kita punya Tuan Pengetua. Tadi Tuan Pengetua ada menceritakan objektif pelaksanaan program sambutan Isra Mi'raj di sekolah ini. Jadi apa sasaran bagi program yang dilaksanakan ini? Okey, terima kasih Cikgu Syidi. Program ini disasarkan kepada warga SMK RR. Ini Sekolah Menengah Kebangsaan Ranca-Ranca, yang terdiri daripada pengurusan tertinggi, staf-staf termasuk guru dan juga AKP, murid-murid terutamanya, kemudian ibu bapa dan juga audien-audien yang sudi bersama-sama kami dalam majlis kita pada pagi ini. Mana kata ianya menyeluruh kepada semua. Sebab itulah pihak sekolah mensasarkan ataupun melaksanakan program ini secara FB Live dan juga disiarkan dalam YouTube di samping Google Meet. Terima kasih Ustaz atas sasaran yang dinyatakan sebentar tadi. Baik, Ustaz Fazli. Ya. Tadi dinyatakan tentang sasaran. Jadi apa hasrat Ustaz kepada sasaran-sasaran yang disebut oleh Ustaz Wan Azman sebentar tadi? Okey, terima kasih lagi sekali kepada Ibu Rashidi. Okey, harapan saya lah, saya fokuslah kepada pelajar-pelajar kita lah, pelajar-pelajar SMK Ranca-Ranca ini. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang paling kita nak ambil pengajarannya adalah tentang solat itu. Perintah solat yang Nabi terima daripada Allah SWT, yang mana kita wajib menunaikannya. Sebagai seorang pelajar Muslim, solat ini bukan lagi dibuat, perlu dijaga. Maksudnya dijaga ni, kita perlu sembahyang di awal waktu, sembahyang dengan berjemaah. Kalau bagi lelaki, kita digalakkan berjemaah di masjid, sembahyang dengan khusyuk. Maksudnya dengan solat itu tadi, seperti mana disebut dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, solat ini dapat mencegah daripada perbuatan fahsya dan juga munkar. Maka apabila seorang pelajar itu menjaga solatnya dengan baik, insya-Allah akhlak, disiplin, mereka di sekolah ini akan menjadi seorang pelajar yang cemerlang, pelajar yang berdisiplin. Dan bukan saja di sekolah, malah bila berakhirnya di SMK Ranca-Ranca, perkara ini ataupun akhlak yang dibawa itu akan berterusan sampailah ke hari kemudian lah. Jadi itulah harapannya. Solat benda yang wajib perlu dijaga. Seperti mana kita sebut, solat itu macam tiang agama. Kalau solat itu kita tidak buat dengan sebaik mungkin, maka robohlah bangunan ataupun rumah itu. Jadi harapannya pelajar-pelajar yang beragama Islam, solat itu wajib dan perlu dijaga dengan betul. Itu saya. Betul apa yang dikatakan oleh Ustaz sebentar tadi. Baik, kepada Ustaz sebagai salah seorang tunjang ataupun tonggak kepada SMK Ranca-Ranca, apa kata-kata nasihat ataupun hasrat bila mana kita melaksanakan program seperti ini? Okey, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Rashidi. Bagi saya lah,
sebagai seorang student, sebagai seorang murid yang memang tugasnya belajar, perlu melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang murid, yang paling penting sekali ialah menjaga nawaitu ataupun memenuhi nawaitu mereka datang ke sekolah, memenuhi nawaitu anda ke sekolah. Sebab di sekolah anda bersama-sama dengan kami guru-guru selama paling lama mungkin dalam 5 atau 6 jam. Di situ penuhilah program-program ataupun apa-apa aktiviti yang bersesuaian selain daripada PDP yang diwajibkan. Di sana anda akan diajar, anda belajar, anda boleh bertanya, anda akan ditanya oleh guru-guru yang mengajar, dan pada masa yang sama hormati guru, itu yang paling utama selepas kedua ibu bapa. Sebab dalam nasyid pun ada, nasyid yang dialunkan oleh kita punya penasyid-penasyid yang termasyhur di Malaysia. Satu-satunya sayang pada Allah, dua-duanya sayang kepada Nabi, 3 ibu bapa. Ibu bapa boleh diistilahkan juga kepada guru yang mengajar anda di sekolah. Jadi sebagai seorang murid, ketaatan kepada ibu, ketaatan kepada guru adalah punca ataupun adalah satu yang boleh memberi keberkatan dalam hidup anda untuk berjaya di dunia wal akhirah. Sekian. InsyaAllah. Jadi kepada anda pelajar-pelajar, ingat taat kepada ibu bapa dan juga guru-guru sangat-sangat penting. Baik Ustaz, soalan saya yang terakhir bagi Ustaz, pandangan kepada Ustaz, nyatakanlah Ustaz sedikit apa hasrat ataupun kata-kata nasihat kepada kita punya para pelajar. Bukan kata pelajar sahaja di sekolah ni, bahkan mungkin pelajar-pelajar di sekolah lain juga yang sedang menonton live kita pada hari ini. Okay, terima kasih baik sekali. Seperti mana yang disebut oleh pengetua tadi, Sawan Azman, seorang pelajar atau seorang murid itu taat kepada Allah, ibu bapa dan juga guru. Okay, jadi bila mana benda itu dibuat, taat kepada Allah, Nabi, ibu bapa dan guru, maka dengan sendirinya akhlak itu akan muncul, terpancarlah dengan akhlak yang baik. Dan di sekolah ini gunalah sebaik mungkin selain daripada belajar, gunakanlah juga persekitaran sekolah ini untuk mengimarahkan terutamanya aktiviti-aktiviti keagamaan. Seperti mana di SMK Ranca-Ranca ni kita ada musola yang digunakan musola Awabin. Untuk makluman juga hadirin, musola Awabin ini pernah mewakili wilayah Kota Labuan peringkat kebangsaan untuk anugerah Imarah Surau pada tahun 2016 dan 2017. Maksudnya kita nak mewujudkan suasana tu di sekolah ini untuk mengimarahkan musola ataupun surau dan juga dengan aktiviti-aktiviti keagamaan. Maka pelajar seharusnya atau murid seharusnya menggunakan sebaik mungkin facilities ataupun prasarana yang diwujudkan di sekolah ini sebaik mungkin untuk memberikan pembelajaran yang kondisif atau juga memberikan akhlak yang sempurnalah pada diri dan juga ibu bapa dan masyarakat. Jadi saya. Terima kasih Ustaz atas kongsi yang sebentar tadi tu. Jadi itu adalah sedikit yang kita boleh bicarakan pada hari ini. Sebabnya sebentar saja lagi kita akan sambung dengan ceramah yang berikutnya. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita. Sesungguhnya hadirin sekalian, perjalanan 1000 batu bermula dengan langkah yang satu. Ya Rasulullah, meski mata ini tidak pernah menatap wajahmu, kalam ini tidak pernah berbicara denganmu, jemari ini tidak pernah menyentuh susumu, namun aku rindu. Kaulah kekasih Allah, kaulah imam kami, kaulah pimpinan kami, Kaulah ya Habiballah. Kerinduan ini hanya untukmu, ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika,
يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صدوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صدوري. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفيقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفيقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صدوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق